Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Baik, untuk minggu ni kita akan mempelajari satu lagi tajuk baru. Okey, selepas tajuk alloy dan juga tajuk kaca seramik. Okey, so kita masuk untuk tajuk yang ketiga iaitu tajuk polimer. Kita dengar tak kataan sebelum tu slide PowerPoint ni sebenarnya adalah datang daripada salah seorang cikgu kita lain lah. Dia ada share kat dalam group sains. Dia share polimer, PowerPoint polimer ni. Jadi cikgu gunakan slide yang telah diberi oleh cikgu tersebut lah. Jadi terima kasih pada cikgu tersebut. Okey, so apa itu polimer? Polimer adalah satu molekul yang berantai panjang yang terbina daripada gabungan banyak unit kecil yang kita panggil sebagai monomer. Jadi bila disebut polimer ni, awak bayangkan satu rantai yang panjang. Dan rantai itu terhasil daripada gabungan unit-unit kecil yang kita panggil sebagai apa? Monomer. Bermaksud monomer, gabung banyak-banyak monomer, terbentuklah satu rantai bernama polimer. Okey. Okey, ini contoh dia. Ini contohnya lah. Okey, ini yang kecil-kecil ni kita panggil sebagai monomer. Okey, so bila monomer ni, ada banyak lagi sebenarnya monomer bergabung, dia akan membentuk satu rantai panjang. Ini kita namakan sebagai polimer. Okey. Jadi kalau cikgu tanya ataupun ada soalan apa itu monomer, awak kena jawablah monomer itu adalah unit-unit kecil yang membentuk polimer. Okey? Unit-unit kecil yang membentuk polimer itu adalah mono. Mono ni bermaksud satu. Mono ni bermaksud satu. Jadi satu bila gabung banyak-banyak dia akan bentuk polimer. Okey? Baik, sebenarnya ada dua jenis polimer dan polimer ini sebenarnya kita dah biasa jumpa dekat kita punya kehidupan kita seharian. Okey, iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okey, semula jadi ni bermaksud dia natural lah, dia terhasil sendiri. Tapi sintetik ni adalah buatan manusia ataupun buatan di kilang. Jadi apa itu polimer semula jadi? Okey, polimer semula jadi adalah polimer yang wujud semula jadi dalam benda hidup. Okey, contohnya dia wujud dalam pokok, daripada pokok, dia wujud daripada haiwan ataupun dia wujud daripada tanah dan sebagainya, semula jadi. Contoh ialah kanji. Kanji ni kat mana kita jumpa? Kat dalam nasi, kat dalam roti, ubi, kan? Ini adalah kanji. So kanji ni sebenarnya adalah polimer. Protein. Protein ni yang kita dapat dalam ayam, dalam telur. Okey, semula jadi. Protein pun adalah sejenis polimer. Getah asli. Daripada pokok getah, yang orang toreh getah tu, itu pun adalah polimer. Selulosa. Selulosa ini sebenarnya datang daripada pokok. Dalam pokok ada selulosa. Okey, semula jadi juga. Dan juga kapas lah. Kapas, pokok kapas tu. Okey, tak cikgu ni pokok kapas. Okey, so kapas ni adalah polimer semula jadi. Dan polimer sintetik adalah polimer buatan manusia dan dia gunakan bahan kimia. Okey, contohnya adalah plastik. Plastik yang kita gunakan seharian. Okey, kita pergi kedai dapat plastik. Kita guna botol plastik. Okey, itu adalah polimer sintetik. Polystyrena. Polystyrena ni kita jarang sebut. Tapi pernah tak awak dengar perkataan polystyrene? Polystyrene tu adalah polimer sintetik kan? Poli kan kat depan. Perspex. Perspex ni adalah kaca. Kita nampak seakan kaca. Tapi sebenarnya dia bukan kaca. Dia adalah plastik tapi menyerupai kaca. Okey, polyethena pun adalah sejenis plastik juga. Dan juga getah sintetik. Getah sintetik ni datang daripada getah asli tapi telah diubah suai. Okey, so ini adalah polimer sintetik. Okey, biasanya perkataan polimer sintetik ni dia bermula dengan perkataan poli. Apa tak? Polystyrene, polyethena. Contoh lain polyvinyl klorida, PVC. Kan? Pipe PVC tu P depan tu bermaksud poly. Itu adalah polimer sintetik juga. Okey, nanti kita akan tengok satulah. Baik, seterusnya. Okey, kita tengok pada contoh-contoh polimer semula jadi. Okey, ini kita tengok polimer semula jadi mesti datangnya nak dapatkan polimer mesti ada monomer. Syaratnya mesti datang daripada monomer. So monomer ni akan bergabung banyak-banyak membentuk polimer. Okey, contoh polimer semula jadi yang pertama adalah kanji. Okey, kanji ialah polimer semula jadi. So apa monomer bagi kanji? Okey, so kita kena ingat kanji ni adalah sejenis karbohidrat. Jadi datangnya monomer tersebut adalah monomer glukosa. So banyak-banyak glukosa ni bergabung membentuklah satu polimer bernama kanji.
Okey, kegunaan kanji apa dia? Contoh dalam nasi, dalam roti, ubi kayu, ubi kentang. Okey, bila kita makan kanji tersebut, dia akan memberikan tenaga. Okey, protein pula. Okey, protein ni contoh dalam susu, dalam telur, ayam semua. Okey, monomernya datangnya daripada asid amino. So, asid amino ni bergabung banyak-banyak membentuk protein. Okey, so apa fungsi protein? Ia membina sel dan tisu badan. Okey, membina kita punya tisu-tisu lah pada badan kita kan. Okey, kemudian adalah getah asli. Getah asli ni yang pure punya. Yang bila orang dah toreh getah tu, getah tu tersebutlah kita namakan sebagai getah asli. So, apa monomer dia? Monomer untuk getah asli ialah isoprena. Isoprena Okey, so kegunaan dia membuat produk berasaskan getah. Apa produk yang berasaskan getah? Tayar, apa lagi? Apa tu? Tali sawat, conveyor belt yang dekat kaunter tu kan. Kaunter kita nak bayar tu, itu adalah getah juga. Okey. Baik, so ini awak kena ingat lah, awak kena hafal. Okey, kanji daripada glukosa, protein daripada asid amino, getah asli daripada isoprena. Okey. Kemudian kita tengok pada satu persatu contoh polimer sintetik. Okey, perkataan pertama ataupun contohnya pertama adalah polyethena. So, nampak tak kat sini? Polyethena ni, poly ni maksudnya dia adalah sejenis polimer. Jadi, apakah monomernya? Okey, so monomernya awak buang perkataan poly, so tinggal ethena. Jadi, monomernya adalah ethena. Okey, apa kegunaan polyethena? Okey, polyethena ni kegunaannya membuat botol plastik, beg plastik dan juga baldi. Okey, ini contoh botol-botol mineral, ni daripada polyethena. Okey, kemudian plastik yang ni kan, yang kat kedai ni dan juga baldi. Okey, ini adalah polyethena daripada monomer ethena. Okey, seterusnya adalah polystyrena ataupun kita panggil polystyrene. Jadi monomernya ialah buang perkataan poly, jadi tinggallah monomernya styrena. Jadi kegunaan polystyrene apa? Membuat bekas pembungkusan peralatan elektrik atau penyimpanan ikan. Bekas peralatan elektrik. Okey, bungkusan. Bahasa silap ni. Membuat bekas pembungkusan makanan Ni membuat bekas pembungkusan makanan. Okey, atau penyimpanan ikan. Okey, contoh kat sini kan semua pernah tengok kan, ice box ni kita panggil. Ni polystyrene, kita tapau makanan. Ini adalah polimer. Okey, ini silap peralatan elektrik ni tidak salah sebenarnya. Bekas pembungkus makanan. Okey, sorry cikgu tak perasan tadi. Terusnya perspex. Dia tak ada perkataan poli kan. So jangan keliru lah, walaupun tak ada perkataan poli kat depan, tapi dia adalah polimer sintetik. Dan monomernya adalah panjang sikit nama dia, metil metakrilat. Metil metakrilat. Okey, so metil metakrilat bergabung banyak-banyak membentuk polimer perspex. Okey, perspex ni awak bayangkan dia seakan-akan macam kaca, tetapi sebenarnya dia bukan kaca. Contoh yang senang, tabung yang kutip derma tu kan. Yang kutip derma kadang awak nampak kan, orang nak kutip derma dia bawa tabung. So tabung tu kita nampak macam kaca kan sebab dia jernih. Tapi sebenarnya dia adalah perspex ataupun dia sebenarnya adalah plastik tapi seakan kaca. Okey, membuat cermin pesawat. Okey, cermin macam ni cermin. Ni sebenarnya datang daripada perspex juga. Tingkap kenderaan. Okey, tingkap kenderaan pun sama. Dia boleh pecah juga sebenarnya. Okey, dan yang ni. Ini kita bisa tengok kan dekat sekolah-sekolah ni ada ni. Ni pun adalah datang daripada perspex. Ini yang macam orang letak tanda nama ni. Dekat kat meja-meja. Okey, kita nampak dia berkilat kan? Itu adalah perspex. Okey. Okey, seterusnya ialah getah sintetik. Okey, tadi getah asli. Getah asli adalah polimer semula jadi. So ini adalah getah sintetik. Sintetik bermaksud getah yang dibuat. Okey, monomernya adalah neoprena. Neoprena. Okey, monomernya. Jadi neoprena bila bergabung banyak-banyak dengan neoprena lain, ia akan membentuk getah sintetik. Okey, so apa kegunaan getah sintetik? Dia membuat sarung tangan, tayar kereta dan tapak kasut. Okey, tayar kereta biasanya diguna getah sintetik. Sebab getah asli dia tak guna sebab getah asli ni dia terlampau lembut. Bila terlampau lembut, awak bayangkan kalau kita pakai getah asli, bila terlampau lembut, dia mudah haus. Jadi banyak kali kita kena tukar. Agaknya setiap bulan tu kita kena tukar tayar lain. Okey, kecuali lah kalau tayar untuk kereta lomba iaitu kereta F1, yang tu dia guna getah asli. Kenapa? Sebab F1 ni dah laju kan. Kereta F1 nak lomba F1 tu dia nak laju. Jadi bila nak laju,
dia kena tayar yang betul-betul grip pada jalan. Jadi getah yang paling sesuai adalah getah asli, sebab getah asli ni dia adalah dia lebih mencengkam dia punya jalan ataupun tanah tu. Jadi kalau kereta biasa macam kita pakai, mak ayah awak pakai tu, dia biasanya gunakan getah sintetik. Okey. Okey, kemudian sarung tangan. Okey, sarung tangan ni adalah getah sintetik juga. Okey, dan ada juga kebanyakan dia guna getah asli. Okey, tapak kasut ni, okey, setengah kasut getah kan. Okey, so tapak ni pun biasanya digunakan getah sintetik. Dan kebanyakan barang sebenarnya menggunakan getah sintetik lah. Sebab getah asli ni dia mahal kan. So digunakan getah sintetik yang dah dicampur dengan bahan kimia lain lah. Alright, seterusnya adalah macam mana nak membentuk polimer. Ada satu proses. Proses untuk membentuk polimer kita namakan sebagai proses pempolimeran. Awak tengok gambar ni awak dah faham. So daripada monomer, banyak-banyak monomer, dia nak membentuk rantai panjang iaitu polimer. Proses ini kita namakan sebagai pempolimeran. Pempolimeran ialah proses percantuman monomer. Maksudnya monomer tu bercantum melalui pembentukan ikatan. So nampak kat sini daripada tak ada ikatan, ia membentuk ikatan untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk rantai. Ini adalah proses pempolimeran. Maksudnya proses percantuman monomer untuk membentuk satu molekul rantai panjang iaitu polimer. Dan satu lagi istilah adalah penyah. Nyah ni maksudnya kita nak hapuskan polimer tersebut, iaitu kita nak putuskan ikatan antara monomer-monomer ni, kita namakan sebagai penyah polimeran. Apa itu penyah polimeran? Proses molekul polimer yang berbentuk rantai tadi dipisahkan kepada monomer-monomernya melalui tindak balas kimia disebut sebagai penyah polimeran. Bermaksud daripada rantai ini kita pisahkan dia secara tindak balas kimia untuk dipisahkan untuk membentuk monomer. Ini adalah penyah polimeran. So ingat perkataan nyah ni bermaksud dia tak jadi polimer dah. Dia nak jadi monomer balik. Alright. Seterusnya adalah kita tengok ada satu proses pempolimeran yang kita tambah kat sini penambahan. Proses pempolimeran penambahan. Apakah itu? Tadi cikgu cakap proses pempolimeran tu adalah proses untuk menghasilkan polimer. Jadi pempolimeran ini bermaksud pempolimeran penambahan ni bermaksud pempolimeran yang melibatkan monomer yang sama, jenis yang sama, di mana ikatan ganda dua dipecahkan kepada ikatan tunggal. Apa tu? So monomer ni kalau tengok etena kepada polyetena ataupun polytena. Etena ni maksudnya monomer. So bila dia bergabung monomer banyak-banyak, dia akan menghasilkan satu rantai panjang dinamakan sebagai polytena. So nama dia ni pun sebenarnya datang daripada nama monomer ni kan, ditambah poly sahaja. Tapi apa maksud, apa beza antara gambar ni dengan gambar ni? Awak nampak tak? Etena ni ataupun monomer ni tadi asalnya ada ikatan ganda dua. Ada dua ikatan kat sini. Kita namakan ikatan ganda dua. Bila dia bergabung, nak bentuk polimer, ikatan ganda dua tadi telah terpisah menjadi ikatan satu je, ikatan tunggal. Ini yang kita namakan sebagai pempolimeran penambahan. Tengok gambar ni. Ini contoh lagi jelas lah. Tengok kat sini. Etena ni tadi etena. Bertukar kepada polytena melalui proses pempolimeran. Macam mana jadi macam ni? Awak tengok gambar ni. Daripada gambar ni menghasilkan ringkasan dia macam ni. Ini adalah cikgu bagi contoh ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 monomer yang bernama etena kat sini. Tengok sama Sama. Ada 4, cikgu bagi 4 saja. Sebenarnya polimer ni dia terhasil daripada beratus-ratus, beribu-ribu monomer. So cikgu bagi contoh 4 sahaja. Bila bergabung, dia nak bergabung ni, nampak tak? Yang keempat-empat ni nak bergabung, nak bentuk rantai. So ikatan yang kat sini, ikatan tunggal ini akan terpisah menjadi ataupun dipecahkan kepada ikatan tunggal. Single saja. Nampak? Semua single. So bila dah jadi single, barulah dia akan membentuk satu lagi rantai lain. Tengok tak rantai kat sini? Ni terbentuk rantai. Monomer pertama dengan monomer kedua bergabung bentuk rantai kat sini. Monomer yang kedua dengan monomer ketiga bergabung bentuk rantai kat sini. Monomer ketiga dan keempat bergabung bentuk rantai. So ikatan kat tengah-tengah ni tadi, yang daripada yang double tadi telah terpisah menjadi ikatan
single sahaja, ikatan tu tunggal. So inilah kita namakan sebagai pempolimeran penambahan. Habis tu kenapa macam ni pendek sangat? Okey, sebab bila banyak sangat, jenuh pula awak nak lukiskan. Jadi awak ambil satu sahaja dan awak buat kurungan, awak letakkan tanda N kat ujung. N ni bermaksud dia banyak kali. Dia berulang banyak kali. Mungkin 10 kali, mungkin 20 kali, mungkin 50 kali. Jadi nak senang cerita, awak tulis N sahaja. Dan yang ini awak ambil kat sini sikit. Okey, yang macam ni. Awak ambil yang macam ni dan awak tutup kurungan dan tuliskan huruf N. Okey. Ini dah bermaksud dia adalah sejenis polimer. Okey, boleh? Okey, kita tengok contoh lain. Yang ini pun sama. Yang ini kita nampak monomer dia berbeza kan? Yang ada CH3 kat CH3 kat sini. Okey, yang tadi tak ada CH3, dia ada H. Okey, so bila yang ini monomer ni dia nak bentuk polimer, senang saja, awak buang ikatan ganda dua ni kat tengah ni, awak jadikan dia sebagai ikatan tunggal. Okey, awak buat lagi satu kat sini ikatan dan tutup kurungan dan tulis huruf N. So ini adalah bermaksud polimer. Okey, senang ya? So ingat, beza dia monomer ada double bond ataupun ikatan ganda dua. Tunggal untuk polimer dia ada ikatan tu tunggal. Okey, so dalam polimer dia biasanya dia akan buang ikatan ganda dua. Okey, ini kita namakan sebagai pempolimeran penambahan. Maksudnya tambah sampai bentuk ikatan yang panjang. Okey, seterusnya kita tengok pada tadi kita tengok pada contoh-contoh polimer kan. Okey, yang ni kita tengok pada getah asli. Okey, getah asli ni macam cikgu beritahu tadi, getah asli adalah sejenis polimer semula jadi. Dia natural. Dia bukan daripada tindak balas kimia. Dia bukan dibuat oleh orang, tapi memang semula jadi ada pada pokok getah. Jadi kita panggil getah asli sebenarnya susu getah asli ataupun ada singkatan dia adalah latex. Okey, latex. Okey, nama dia didapati daripada batang pokok getah yang ditoreh. Okey, siapa kat sini mungkin pak cik dia, saudara mara dia atau family dia pernah menoreh getah ataupun awak sendiri pernah toreh getah, awak tengok tak susu getah yang keluar? Itu adalah sejenis polimer. Okey, susu getah asli akan diproses untuk menjadi getah asli. Okey, dia akan proses lah menjadi getah asli. Dan biasanya kita akan hantar kat kedai kan untuk dijual. Okey, apa ciri-ciri getah asli? Dia adalah kenyal. Kenyal ni bermaksud bila kita tarik dia dan kita lepaskan balik, kita tarik dia, bila kita lepaskan dia akan balik kembali ke bentuk asal. Itu adalah kenyal. Lembut. Kalau kita picit dia, kita akan rasa dia lembut. Tak tahan haba kalau kita panaskan dia akan jadi hitam. Dan sifat dia adalah penebat elektrik yang baik. Okey, kita boleh jadikan dia sebagai penebat dan tidak telap udara. Tak udara lah, maksud udara tak boleh masuk. Jadi itu adalah getah ataupun kita panggil susu getah tu kita panggil latex. Okey, so macam mana struktur molekul getah dalam latex? Okey, kita cakap tadi, cikgu dah cakap, sebenarnya susu getah ataupun getah tu adalah polimer. Bila polimer, awak bayangkan rantai, dia berantai-rantai. Jadi molekul-molekul getah adalah berbentuk rantai. Okey, tengok kat sini. Gambar ni jelas tak? Okey, ni gambar getah. Nampak tak? Dalam ni berantai-rantai kat dalam ni. Okey, dia diselaputi oleh membran protein. Dekat sekeliling ni, dia ada satu membran ataupun kulit, lapisan kulit lah. Kita namakan sebagai membran protein. Dan dekat di punya membran ni terdapat cas-cas yang negatif. Cas negatif sahaja yang ada dekat permukaan membran. Kat sini pun sama. Ada cas-cas negatif. Okey, jadi bila dia bercas negatif, apa yang jadi? Bila negatif jumpa dengan negatif, dia akan saling menolak. Bila saling menolak, dia tak akan bergumpal. Dia tak akan melekat antara satu sama lain. Bermaksud dia akan wujud sebagai cecair. Okey, dia akan sentiasa wujud sebagai cecair. Okey, disebabkan ada cas-cas negatif ini kan, macam bateri negatif ataupun macam magnet. Negatif dengan negatif dia akan saling menolak. Okey, sama jugalah dengan getah, dia akan saling menolak. Okey. Kemudian apa yang jadi kalau kita tambahkan asid terhadap latex? Dalam susu getah tu kita tambahkan asid, kita masukkan asid. Jadi asid ini mengandungi kita tahu sebenarnya asid, dalam asid dia ada ion-ion hidrogen. Okey. Contohnya asid hidroklorik, asid etanoik. Semua tu ada ion-ion hidrogen dan ion hidrogen itu adalah casnya adalah positif. Jadi awak bayangkan, kalau kita tambah asid bermaksud kita tambahkan cas positif dalam susu getah tersebut. Jadi, apa yang jadi bila cas positif jumpa dengan cas negatif? Dia akan jadi neutral. Okey, contoh kat sini kan. Ini yang asal. Okey, ni tanpa kita tambah asid.
Okey, cas negatif ni ada. Okey, gambar yang kedua ni ialah bila cikgu tambahkan asid ke dalam, okey, ada cas positif yang akan pergi dekat cas negatif. Dia akan pergi dekat cas negatif menyebabkan cas-cas kat sini dah tak ada fungsi dah. Dia akan jadi neutral. Zarah getah yang dineutralkan, dia akan neutral. Kat sini pun sama, neutral. So bila tak ada dah neutral, dah tak ada cas. Okey, kalau tadi cas negatif tadi akan menyebabkan dia saling menolak. Okey, jadi kalau dah neutral, dia akan menyebabkan dia berlanggar. Getah dengan getah ni akan berlanggar antara satu sama lain, menyebabkan membran protein tadi, selaput ni tadi akan jadi pecah. Bila dia pecah, polimer ini akan keluar. Rantai polimer ni akan keluar menyebabkan dia bergumpal menjadi pepejal. Okey? Kenapa dia bergumpal? Disebabkan dia berlanggar. Macam mana dia boleh berlanggar? Disebabkan asid yang kita masukkan tadi mempunyai cas positif. Menyebabkan cas kat sini adalah neutral. Neutral maksudnya macam tak ada cas lah. Okey? Menyebabkan dia berlanggar. Okey? Okey, itu adalah fungsi asid. Okey, kemudian contoh lain Okey, ini adalah struktur lateks yang asal ataupun struktur susu getah yang asal. Okey, kemudian langkah kedua, kita tambahkan asid dalam lateks tersebut menyebabkan lapisan protein ini menjadi neutral. Dia tak ada cas. Okey, so bila tak ada cas, getah ini tadi akan menyebabkan dia berlanggar dan membran ini akan pecah. So bila pecah, rantai polimer kat dalam ini akan terkeluar dan menyebabkan dia bergumpal. Apa tu bergumpal? Jadi pepejal. Dia jadi keras. Okey, ini adalah fungsi asid. Okey. Okey, lateks ni tadi, okey, dia akan bergumpal dengan sendiri kalau tak tambah asid. Sebenarnya dia tetap akan bergumpal dengan sendiri. Kenapa pula? Kalau kita biar je susu getah tu kita biar je dalam bekas. Okey, dia akan lama-kelamaan dia akan jadi keras walaupun kita tambahkan asid. Kenapa? Sebab bila kita dedahkan dia pada udara, dalam udara tersebut mengandungi bakteria. Bakteria akan masuk ke dalam susu getah menyebabkan dia akan menghasilkan asid sendiri. Walaupun tak tambah asid, bakteria daripada udara tu akan menyebabkan terdapatnya cas-cas positif dalam susu getah tersebut. Walaupun tak tambah asid, tapi asid datang daripada bakteria tadi, daripada udara. Jadi sama macam tadilah. Okey, bila bakteria tu menghasilkan cas positif, menyebabkan zarah-zarah ni akan berlanggar dan akan menjadi bergumpal. Okey, kemudian tindakan alkali. Tadi kita tambah asid. Okey, yang ni kita tambahkan alkali. Okey, alkali Alkali ni pula dia terbalik. Okey, alkali mengandungi ion-ion hidroksida yang bercas negatif. Alkali lawannya asid. Asid ada cas positif, bermaksud alkali ada cas negatif. Jadi apabila alkali ditambah ke dalam lateks, ion-ion hidroksida ni yang ada dalam alkali tadi yang bercas negatif akan saling tolak menolak dengan membran protein molekul getah yang bercas negatif. Okey, bermaksud kat sini yang ni memang dah semula jadi ada cas negatif. Semula jadinya dia dah ada cas negatif. Bila kita tambah alkali, bermaksud kita tambah lagi cas negatif dekat permukaan getah tadi. Jadi macam tadi juga negatif dengan negatif dia akan saling menolak. Bermaksud susu getah tersebut akan kekal menjadi cecair. Dia takkan bergumpal, takkan berlanggar. Okey, disebabkan dia bercas negatif. Dia kekal cas negatif. Okey. Okey, kemudian yang ketiga, seterusnya adalah pembulkanan getah. Okey, pembulkanan getah ni bermaksud kita nak jadikan getah tersebut lebih kuat. Sebab apa? Kelemahan getah ini dia terlalu lembut dan dia tak tahan haba. Sebab dia kata dia tak boleh jadikan tayar kereta. Tayar kereta yang biasa kita pakai kan. Sebab kalau tak, setiap hari ataupun setiap seminggu kita kena tukar tayar kereta tersebut. Okey, jadi kita nak jadikan getah tu lagi keras macam mana? Cara dia adalah kita panaskan getah bersama dengan satu bahan kita namakan sebagai sulfur. Jadi proses ini kita namakan sebagai pembulkanan, vulkan. Okey. So getah yang kita hasil kita panggil sebagai getah tervulkan. Apa sifat dia? Lebih keras dan dia lebih tahan haba. Okey, contoh kat sini ini adalah getah asli, rantai dia. Apa jadi kalau kita tambah sulfur? Dia akan membentuk satu rangkai silang kat sini. Apa jadi bila rangkai silang yang ada? Menyebabkan getah tersebut akan lebih keras. Okey.
rantai tersebut lebih keras sebab kita tambah sulfur. Okey. Jadi struktur molekul keterburukan tadi mempunyai rangkai silang sulfur di antara rantai polimer. Okey, dia ada sulfur kat sini. Jadi bila daya dikenakan, rantai polimer tersebut sukar untuk menggelongsor. Ingat tak sifat alloy? Alloy kan dia susah nak menggelongsor. Sama juga dengan getah terburukan. Jadi bila haba dikenakan, struktur molekul getah terburukan sukar diputus. Dia kuat ni. Yang ni memegang ni, rantai-rantai polimer ni, S ni, sulfur ni. Jadi dia lebih keras dan dia lebih tahan haba. Caranya ialah dengan tambahkan apa? Sulfur. Okey, ingat rangkai silang ni menyebabkan dia keras. Okey, apa tu ciri-ciri getah terburukan? Dia keras dan lebih kenyal. Lebih kenyal ni maksudnya kita tarik dia susah nak balik ke bentuk asal. Tahan terhadap haba, penebat elektrik yang baik. Okey, kemudian tak mudah teroksida di udara. Maksudnya tak mudah haus. Okey, tidak terlap terhadap cahaya udara. Awak letakkan air kat atas tu dia takkan meresap. Dan dia tidak bertindak balas dengan asid dan alkali. Sebab sifat itu awak nampak sifat dia adalah lebih bagus berbanding getah asli. Okey. Okey, kita tengok aktiviti ni cikgu ambil daripada buku teks. Okey, mengkaji ciri-ciri getah asli. Okey, kekenyalan. Kita tengok pada kekenyalan. Okey, apa yang jadi bila awak regang dan awak pulas sekeping getah asli? Contoh gambar kat sini. Awak regang dia, awak tarik dia dan awak pulas. Jadi awak akan nampak bahawa bila kita regangkan dia adalah mudah diregangkan. Bermaksud dia adalah lembut. Okey, kita tarik dia mudah. Dan bila kita pulas dia pun mudah. Okey, so kat sini bila kita regangkan dan kita lepaskan balik, apa yang jadi? Kita akan nampak dia akan balik kembali ke bentuk asal disebabkan sifat getah asli yang sangat kenyal. Okey, kesan haba terhadap getah asli. Awak potong sedikit kepingan getah asli. Okey, awak masukkan ke dalam tabung diding yang berisi air. Kemudian awak panaskan secara perlahan-lahan. Okey, apa yang jadi? Kita akan nampak bahawa getah tadi ni akan bertukar warna. Okey, dia akan bertukar warna jadi kuning dan kemudian dia akan bertukar warna jadi hitam. Okey, bermaksud getah asli ni tak tahan haba. Dan bila kita tarik dia, kita nak tengok kekenyalan dia. Bila dia dah sejuk, kita dapati bahawa dia tak kenyal. Dia dah keras. So dia susah untuk ditarik. Okey. Okey, jadi ini menyebabkan kesimpulan dia, getah asli ni adalah kenyal, getah asli adalah lembut. Okey, sebab dia mudah dipulas dan getah asli tidak tahan haba. Okey, yang ni pula kesan asid dan alkali terhadap lateks. Okey, kita tahu lateks tu adalah susu getah kan. Okey, sekarang ni awak tengok gambar ni senang. P, Q dengan R. P ni kita tambahkan asid, Q ni kita tambahkan amonia. So apa ini amonia? Amonia ni adalah alkali. R ni kita biarkan je. Okey, apa yang jadi sekarang? Perhatikan perubahan yang berlaku di dalam ketiga-tiga bikar. Apa yang awak rasa? Apa yang awak nampak? Tak payah rasa, sorry. Nampak. So bila tambah asid, susu getah ataupun lateks ni akan jadi apa? Okey, lateks ni akan jadi bergumpal ataupun menjadi keras ataupun jadi pepejal. Sebab dalam asid ni ada cas-cas hidrogen ataupun cas positif daripada ion hidrogen. So cas positif tersebutlah macam cikgu cakap tadi, dia akan menyebabkan getah-getah dalam ni, molekul-molekul getah dalam ni akan berlanggar, okey, dan menyebabkan dia bergumpal. Okey, yang ni pula amonia. Okey, yang ini susu getah tidak akan jadi pepejal ataupun susu getah akan kekal menjadi dalam bentuk cecair. Sebab dalam amonia terdapat ion hidroksida yang bercas negatif. Jadi bila ada cas negatif, dia takkan berlanggar. Molekul getah dalam ni takkan berlanggar. Dan ini kita dedahkan pada udara. Apa yang jadi? Bila kita dedahkan pada udara, dia akan jadi pepejal. Okey, kerana bakteria dalam udara akan masuk ke dalam lateks dan bakteria itu akan menghasilkan asid. So bila jadi asid, dia menyebabkan dia jadi keras. Okey, faham Okey, siapa tak faham awak boleh replay balik penerangan cikgu. Okey, kegunaan getah terburukan ataupun getah yang dah jadi keras tadi, yang kita tambahkan sulfur kan. Okey, antaranya sarung tangan. Okey, sarung tangan ni yang kita nak yang lebih tahan. Jadi kalau pakai getah asli, dia mudah koyak, jadi tak sesuai. Jadi dijadikan sebagai sarung tangan. Okey, tayar. Okey, apa tu? Tapak kasut ataupun kasut getah. Okey, dan kebanyakan memang barangan memang kita buat daripada getah terburukan lah. Okey, jadi cikgu cakap tadi lah, getah asli ni dia terlalu dia tak tahan. Jadi kos lah. Okey, kos
kepada kita lah kalau kita nak beli barangan yang getah asli. Dan ini adalah teknologi terkini berasaskan getah, antaranya digunakan ni apa benda ni? Kenapa cikgu tunjukkan gambar ni? Sebab dia digunakan dalam ni nak mengurangkan gegaran pada landasan ni. Bila kereta api ni atau bila train ni dia lalu kat landasan, dia nak menyerap gegaran, dia akan letakkan pad getah dekat landasan kereta api ni. Okey, dan getah juga ada juga digunakan sebagai konkrit asfalt. Okey, untuk turap jalan, untuk tar jalan ni, kenapa? Dia nak bagi mengurangkan bunyi bising. Okey, bila lalu kat jalan tu bunyi bising. So getah tu fungsinya kan menyerap tekanan kan. So dia letakkan getah bersama dengan tar kat sini. Okey, ni teknologi barulah. Okey, tadi gambar tadi dia letakkan antara landasan dengan enjin kereta api untuk mengurangkan getaran dan bunyi. Bermaksud diletakkan pada landasan lah. Okey, untuk mengurangkan bunyi bising lah. Okey, so bila awak naik train tu taklah bunyi bising kan bila dia lalu kat landasan.